Sesungguhnya seseorang hamba bila ia berdiri sembahyang, maka Allah membuka untuknya tirai hijab dan langsung dihadapinya. Yani terus dia menghadap kepada rahsia keagungan Allah dan berdiri tegak para malaikat dari atas bahunya hingga langit, mengikuti sembahyangnya dan mengaminkan doanya. Dan seseorang yang sembahyang itu ditaburi rahmat dari langit hingga ubun kepalanya, dan dipanggil oleh suara. Andaikan orang yang munajat ini mengetahui siapakah yang diajak bicara, tidak akan berhenti, yakni memutuskan sembahyangnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk orang yang sembahyang, dan sesungguhnya Allah membanggakan barisan orang-orang yang sembahyang di hadapan malaikatnya. Demikianlah dijelaskan di sini betapa keadaan yang berlaku di sebalik orang yang sedang melaksanakan solat. Perkara-perkara seperti ini terjadi pada setiap orang yang mendirikan solat. Tinggal lagi apakah kita mengetahuinya atau tidak, sama ada kita menyedarinya atau tidak. Jadi kita ini sebagai orang yang kita sebut sebagai mahjub, orang yang hati kitanya tebal hijab, orang yang kita kelaskan diri kita ni sebagai orang yang ahlul hijab, yang terhijab. Kita, bahagian kita dalam perkara ini adalah mengetahui dan meyakininya. Kita perlu faham dan perlu meyakini bahawa dikala kita bersolat terjadilah apa yang dikatakan tadi. Antaranya itu terbuka hijab antara kita dengan Allah. Terbuka hijab dengan erti itulah ruangan paling dekat untuk orang menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi oleh kerana kita ni ahlul hijab, jadi kita hanya meyakini itu. Itulah saatnya, itulah waktunya, waktu ruang kita paling besar untuk berkomunikasi dengan Allah. Bahasa mudah, bahasa moden hari ini, berkomunikasi. Takut kita bimbang kalau nak pakai perkataan gini, kata kawan macam main telefon punya. Jadi tak apalah, orang biasa dah pakai gini. Yani orang berbicara dengan Tuhannya, bermunajat. Jadi berlaku, itulah ruangan yang paling luas untuk terjadi yang demikian itu. Cuma tinggal lagi kita ini ahli hijab, jadi kita tidak dapat merasainya, tapi kita memahami dan meyakininya, berlaku perkara itu. Adapun orang-orang yang dianggap ahlul kashfi, orang yang Allah Ta'ala terangkan hati dia, buka hijab-hijab rohaninya, mereka itu dapat menyelami ehwal ini, dapat menyelaminya. Jadi demikianlah dinyatakan terbukanya hijab. Demikian juga adanya para malaikat yang solat bersama dengannya, yang mengimamkan, yang mengaminkan doanya. Jadi perkara semua ini berlaku ketika bersolat. Jadi orang yang tidak tahu perkara ini, itu berat lagi. Tak tahu langsung. Orang yang tahu tapi tidak menyelami rahsia itu, boleh tahan sikit, ia tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ada malaikat, bahawa terbuka pintu langit, terbuka hijab, dan dia berpeluang besar untuk menghadapkan dirinya kepada Allah, bermunajat kepadanya. Malaikat mengaminkan doa-doanya dalam solat tu. Jadi yang tahu tu, dia jadi tertik sikit lah, jadi beradak sikit. Jadi yang tidak tahu, dia berasa dia je lah. Dia berasa dia. Kalau berasa dia tu boleh tahan lagi. Takut berasa dia duduk tempat lain. Berasa dia duduk tempat lain. Tak duduk
sama dengan badan dia tu. Dari segi ingatannya, dari segi rasanya. Tu berat lagi ni. Dia sedar dia boleh tahan lagi. Tapi kalau dia memahami hakikat-hakikat ini, maka dia menjadi lebih tertib. Solatnya menjadi lebih tertib, lebih teratur. Maka demikian juga dinyatakan rahmat turun pada waktu itu. Rahmat dari langit turun sampai ke kepalanya, ke ubun-ubun kepalanya. Jadi kita meyakini perkara ini, memahami dan mempercayai. Jadi tadilah, bagi orang yang dikurniakan Allah mukasyafah, dia dapat menyelami sebahagian daripada rahsia-rahsia ni. Tapi kita ni, kalau tak boleh gitu tu tak apalah, kita faham dia ni supaya kita tahu pada waktu kita solat tu apa benda yang berlaku masa tu. Tapi kena mengajilah buah ni. Jangan mengaji hukum fiqh saja, yang tahu sah batal saja. Buah ni kena ngaji juga. Jangan duduk sedia gelas saja, kena isi air dalam tu. Jangan duduk sedia gelas 3 pauti. Air dalam tu kena isi juga. Kemudian dinyatakan juga ada suara-suara maknawi. Suara-suara maknawi ini seolah-olahnya berbicara dia tu. Sekiranya orang yang bersolat ni, dia tahu kepada siapa sedang dia berhadap, dia tidak akan menghentikan solatnya kalau dia tahu. Tapi malangnya kita tidak sampai ke tahapan itu. Tapi tak apalah, paling tidak kita sudah dapat memberi nilai bahawa solat ini tidak adalah sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Solat kita lah. Cuma tinggal lagi perlu tingkatkan, perlu pelajari. Bukan hanya mempelajari hukum-hukum yang menentukan sahabatannya saja, tapi kena belajar cara-cara macam mana hati itu dapat dihadapkan kepada Allah. Itu satu keperluan. Kita dengar ada riwayat menyebut antara alamat-alamat kiamat, idza umitatis solah. Antara alamat-alamat kiamat ni bila sembahyang itu dimatikan. Sembahyang itu dimatikan, termasuk dalam pengertian itu bukan solat itu tidak dilaksanakan, tapi mati dengan tidak hidup. Tidak ada penghayatannya. Badannya yang menghadap, tapi hatinya berpaling ke lain. Badannya yang rokok, tapi hatinya tunduk ke lain. Badannya yang bersujud, tapi kiblat hatinya itu mengarah ke lain. Itu yang perlu kita fahami, perlu kita pelajari ilmu ini. Syarak ni luas. Agama ini, apa-apa yang ditetapkan itu, yang diajarkan itu, ada caranya. Kalau solat, ada caranya diberitahu. Nabi memerintahkan kita dengan sabda baginda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana engkau melihat aku bersembahyang, kata Nabi. Kita tengok. Tapi jangan tengok dari aspek itu saja. Bagaimana pula dengan hadis Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kebahagiaan hatiku di dalam solatku. Itu juga tentang solat. Jadi nak beritahunya, sebagaimana ada cara untuk bersolat, ada cara pula untuk menghadapkan hati kepada Allah. Dua-dua itu perlu dipelajari. Bila? Serentak. Perlu dipelajari serentak. Ada ilmunya. Dan demikian juga dinyatakan terbukanya pintu langit dikala seseorang itu bersolat. Bukan saja bersolat, ketika mengucapkan la ilaha illallah pun sudah terbuka pintu langit. Itu dengan nas hadis. Itu disebut di dalam hadis Nabi. Dalam solat lebih-lebih lagi, hanya mengucapkan kalimat tauhid itu pun sudah terbuka. Ma min ahadin yaqulu la ilaha illallah illa futihat abwabus sama hatta yufdiya ilal arshi majtunibatil kabair.
Tidak ada seseorang pun yang benar-benar mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat iman, kalimat taqwa ini, yang benar-benar menghayatinya, memahaminya, mendalaminya, lalu mengucapkannya, sehingga kecuali terbukalah pintu-pintu langit, kata Nabi. Sampai ke mana? Sampai ke Arash. Sampai ke Arash. Majtunibatil kabair. Tapi dengan persyaratan orang ini bukanlah orang yang tenggelam di dalam kejahatan dan dosa, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti orang yang hatinya tulus, murni, lalu memiliki ilmu, kefahaman, lalu mengucapkan kalimat ini, itulah yang menatijahkan terbuka pintu langit sampai kepada Arash. Dan adalah riwayat-riwayat menyebut ada di antara sahabat-sahabat ini bila mengucapkan la ilaha illallah bergoncang Arash. Jadi nak beritahu bahawa inilah fenomena-fenomena di sebalik tabir, dan kita mempercayainya dengan keyakinan. Perlu apa kita tahu perkara ini? Paling tidak memberikan nilai supaya kita tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita buat. Paling tidak kita tahu nilaian apa yang sedang kita laksanakan. Kalau tidak, kalau kita tidak memahami perkara-perkara ini, sembahyang tu jadi rengang. Gelonggong, kata orang, gelonggong, rengang. Tadilah umitatis solah, idza umitatis solah, bila solat itu dimatikan, tidak dihayati, tidak dihayati. Tapi kita tak berasa heran, sebab ilmu ni ilmu yang paling awal sekali diangkat oleh Allah. Paling awal sekali antara sekian banyak ilmu-ilmu, yang mula-mula sekali akan diangkat ini al-khusyu', ilmu al-khusyu', kata perawi hadis. Ilmu mula-mula diangkat sehingga orang hilang khusyuk. Apa akan terjadi bila orang hilang khusyuk? Khusyuk dalam bahasa lain penghayatan tasawuf. Tasawuf ni sebenarnya penghayatan, bukan hanya sekadar ilmu, tapi perlu dipelajari cara-cara untuk mencapainya. Itu hakikat tasawuf. Ilmu itu hanya sebahagian, dan itu pedoman untuk kita. Tapi belajarlah cara untuk menghayati tasawuf itu. Jadi ilmu khusyuk itu ilmu apa? Merujuk pada ilmu itulah. Apa yang akan berlaku bila ilmu ni tak ada? Kalau seseorang itu, dia akan hilang adab kalau tak ada ilmu ni. Seperti yang disebut dalam setengah kitab, bila tak ada adab jadi biadab. Ia akan jadi biadab. Kalau dalam solat, dia hilang kemanisannya, dia hilang khusyuknya. Kalau dalam bab keyakinan, lemah jadi keyakinannya. Kalau hilang dia tu, lemah keyakinan. Kalau dalam bab amal, amalannya tu banyak rosak, dirosakkan oleh perkara-perkara yang bermacam-macam bila hilang dia ni. Ini harga al-khusyuk yang menjadi alam, yang menjadi perkara yang terawal yang akan dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan pupus. Tidak akan pupus. Kerana ada isyarat di dalam hadis, Nabi menjelaskan, lan tazala ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Tetap akan ada kelompok-kelompok dari kalangan umatku ini yang berada di atas landasan yang lurus ini, kebenaran ini, sampai hari kiamat. Tetap akan ada. Cuma kalau kita perhatikan yang disebut itu ta'ifah. Ta'ifah ni kelompok-kelompok kecil. Mati dak, habis dak sampai kiamat. Tapi hak tinggal sisa ni, hak kumpulan kecil-kecil, kelompok kecil-kecil, stopok situ, stopok sini. Ia bukan jenis hak kumpulan besar-besar. Ini yang kekal, yang wujud. Tapi bukan satu. Kalimat itu dinakirahkan bagi orang belajar masyarakat. Dia banyak, tapi kelompok kecil-kecil. Macam pula bagi kerja tu tengok, stopok situ, stopok sini, pula-pula bergatah sekali. Dan antara yang berlaku juga disebut dalam syarah ini, Allah Ta'ala berbangga dengan saf-saf orang yang bersolat di kalangan para malaikat. Jadi inilah
hal-hal yang berlaku di sebalik tabir dikala setiap orang mendirikan solat. Jadi kalau kita memahami perkara ini, kita tahu nilai yang solat. Dan bila kita tahu, terdoronglah hati untuk mengemaskini solat kita, untuk baiki solat kita. Bukan saja betul cara nak buat tu supaya jangan salah, tapi betul haluan hati tu, haluan ruh dalam tu, supaya mengisi ruangan-ruangan solat itu. Dalam kitab Taurat ada disebutkan demikian. Jadi boleh pakai ke dalam kitab lama-lama ni, kitab Taurat ni. Nabi membenarkan hadisu min Bani Israel la haraj, kata Nabi. Berbicaralah tentang kisah-kisah Bani Israel selama mana dia itu tidak bercangguh, dan itu bukan satu kesalahan. Boleh. Jadi kisah-kisah Bani Israel ini orang panggil Israiliyat. Kisah-kisah Bani Israel. Nabi suruh berbicaralah tentang Bani Israel ini, yang kisah-kisah yang dikaitkan dengan mereka ini, dan tidak menjadi kesalahan, tapi dengan persyaratan perkara itu tidaklah berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dalam kitab Taurat ada disebut demikian. Jadi kita sebut sekian itu takut kata kita tahu juga hanya pakai. Jadi kita semua tahu bahawa Taurat itu wahyu, cuma diselewengkan. Tapi tidaklah semua benda itu terseleweng di situ. Ukurannya di mana? Rujuk kepada wahyu, tengok balik kepada wahyu. Muafakat ke tak dengan Al-Quran dan hadis? Hai anak Adam, jangan malas untuk berdiri sembahyang di hadapanku. Kata kalam yang dinukilkan daripada Taurat ini, sambil menangis. Yani jangan sampai kita ni malah untuk bersolat dengan khusyuk. Jadi tangisan itu adalah dimensi daripada khusyuknya hati, mengingati tentang kebesaran Allah. Banyak silap kita, banyak dosa kita, kadang-kadang terbit air mata. Itu manifestasinya tangisan. Ia bukan jenis melolong wah tak tahu benda tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, menangis pasal itu membatalkan solat. Adapun teresak-esok yang di luar kawalang tak apalah. Tapi kalau teresak-esok sikit itu tak masalah. Tapi kalau kita pergi negeri Arab yang nangisnya berua tak setarang, wahnya selok ke diri, barang sungguh. Kadang-kadangnya capung dengan benda lain, kata. Capung dengan benda lain, wah nangis. Kat sepatu dengar. Orang dulu, kalau orang soleh dulu, benda tu berlaku dalam dada je, bergelora dalam dada. Sebab tu Kal-Qidri, Sayyidina Abu Bakar ni bila baca Quran, dengar seolah macam air gelegok dalam dada ni, macam air gelegok. Nak khabar hatinya yang hidup ketika membaca ayat Al-Quran, terasa kesan-kesannya. Maka akulah Allah yang telah mendekat dari hatimu. Dalam kalam Taurat tu. Jadi disebut dalam kitab Taurat tu, jangan sampai kita ni malas untuk bersolat dengan khusyuk. Sebab apa? Kata Allah, akulah Allah yang dekat dalam hatimu. Jadi dekat di sini adalah dekat kita ni mengaji usuluddin. Antara pegangan kita adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu kena pegang kejap-kejap lah. Pegang. Duduk di mana-mana pun, sampai bila-bila kena pegang kemah tu. Ni nyakit ni, dia mari, nak mati dia mari macam-macam gambar orang. Na'udzubika minka ya Allah. Dia mari macam-macam. Kena pegang kemah kejap. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi Allah itu antara sifatnya itu, sifat bagi dirinya itu tidak menyerupai sesuatu. Antaranya yang perlu kita kenal tentang dirinya itu, dia itu tidak menyerupai sesuatu dari semua aspek, semua segi. Cuma yakin adanya, berdalilkan kepada wujud alam ini, kita yakin adanya. Dan dengan perkhabaran syarak beritahu, wahyu beritahu, Tuhan itu bersifat seperti itu. Laisa kamitslihi syai'.
Walam yakun lahu kufuwan ahad. Serupa je. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jadi bila dikatakan aku ni mendekatkan dari hatimu, itu guna pula tu. Ini adalah zauq, ini adalah pandangan hati. Jadi manusia ini dapat berhubungan dengan Allah, atau kita guna bahasa moden, dapat berkomunikasi dengan Allah menerusi makrifat hatinya. Itulah alatnya untuk berbicara dengan Allah, untuk berurusan. Mana dalilnya? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Itulah komunikasi. Orang cakap seorang, ada orang komunikasi. Orang tu orang kurang. Komunikasi ni dua pihak. Tapi kita memahami bagaimana, tidak dapat digambarkan. Cuma kita tahu bahawa dikala kita bermunajat kepada Allah, kita yakini didengari, difahami, diketahui, dilihat. Bagaimana yang mendengar, bagaimana yang melihat, hak tu tak payah fikirlah hak tu. Bahawa kita ini letakkan kita dalam situasi merasa diri kita didengar ungkapan kita itu, dilihat perbuatan kita. Itulah yang dikatakan orang yang sedang bermunajat, merasai hayat itu, merasai suasana itu. Tapi munajat pasal ini tidak mari kalau hati perut kita serabut. Ia banyak benda-benda lain. Ia banyak kakah ni tidak mari. Jadi sebab itu kunci besar untuk menyelami rahsia ini adalah menyucikan hati nurani. Itu kunci besarnya. Dan ada ilmu untuk itu. Ada manhaj untuk itu. Ada cara yang membahaskan itu. Kita agama ni tak kabos saja. Isu kurban, dia ajar cara nak buat guana. Isu puasa, dia kabos cara nak buat guana. Demikian juga bila kita dituntut supaya mengisikan hati dengan takwa, membersihkannya, diberitahu caranya macam mana. Cuma tinggal kita ni nak belajar ke tambuh, dan dia belajar ke dok, itu saja tinggalnya. Jadi dekat itu dekat dalam pandangan hati, dalam renungan batin, dalam bicara hati. Itu dekat. Hati berbicara. Dan ini menjadi rahsia. Rahsia antara seseorang manusia dengan Tuhan. Tak ada orang tahu kakak ni. Boh tak ada orang tahu ni. Dan inilah menjadi antara rahsia-rahsia yang tersimpan dalam dada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kalau orang timbang imam dia lah. Timbang imam dia dengan imam orang lain. Seluruhnya. Bila sebut seluruhnya itu sudah tentu terkecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lah. Takkan boleh tanding Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pula. Tapi seluruhnya nak khabar seluruh manusia secara umum. Sudah tentu terkecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau timbang, kata riwayat menyebut la rajah, Imam Abu Bakar tu berat lagi. Berat dia lagi. Berat dia lagi. Tapi kat mana? Di mana rahsia yang melebihkan Sayyidina Abu Bakar ni? Lebih kerana dia tubuh kasar sikit? Tak juga. Sayyidina Abu Bakar ni kuruh tinggi. Sayyidina Ali dia gemuk sikit, dia bolak sikit. Abu Bakar dia kuruh sikit. Sahabat Nabi ni dia macam-macam beseng. Jadi kat mana lebihnya? Lebih pada ibadah. Kalau kita perhatikan, masih ada sahabat-sahabat lain yang dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah. Sayyidina Abu Bakar sibuk, dia sibuk urusan macam-macam. Maka di sinilah dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Ihya, dan ada yang mengatakan itu sebahagian daripada riwayat hadis. Li sirrin waqara fi sadrih. Ada rahsia semak jauh dalam lubuk hati dia tu. Orang tak nak baca. Jadi antara rahsia-rahsianya seperti yang difaham oleh ahli-ahli makrifat, rahsia ni hati ni tak butuh berbicara dengan Allah. Yang seperti ini dalam istilah ahli tasawuf orang panggil solat daim, tapi bukan coklat daim, solat
daim. Solat daim. Hati yang terus berbicara. Sebab tu Imam Junaid dia kata, orang tengok 30 tahun orang ingat aku cakap dengan dia. Dia tak sedar punya aku tak cakap dengan dia, kata Imam Junaid. Nak kabarnya sama juga rahsia ni. Orang ramai ingat aku duk cakap dengan dia 30 tahun ingat aku cakap dengan dia. Rupanya tak tahu aku ni duk cakap dengan dia. Benda mana itu? Tapi tak ada, setakat tu sudah lalu. Tapi nak kabarnya. Ini nak beritahu bahawa munajat hati, komunikasi hati, itulah laluan kita berhubungan dengan Allah. Itulah yang perlu dibina, perlu dimantapkan, perlu dikukuhkan. Itulah harga diri kita, itulah nilaian kita di situ. Baik, dan kerana gaib kau telah dapat melihat cahayaku. Apa erti kalam ini? Bahasa Melayu pun tak apa nak faham. Kalau mari bahasa Tamil lagi berat ni. Dan kerana gaib kau telah dapat melihat cahayaku. Ada dua kemungkinan dari maksud kata-kata ini. Yani kerana Allah Ta'ala itu ghaibul ghuyub. Salah satu untuk memahami kata-kata seperti ini. Salah satunya iaitu Allah itu yang bersifat ghaibul ghuyub, ghaib, rahsia segala rahsia, tidak dapat diselami hakikatnya. Maka kita ini hanya dapat melihat kenyataan darinya saja, dapat melihat tajalliyat, penzahiran. Kalau usuluddin, dalil-dalilnya. Kalau tasawuf, tajalliyatnya, dapat melihat tanda-tanda rahsia keagungannya. Itu kita boleh tengok. Itu maksud dapat melihat cahayaku, cahaya Allah, kenyataan. Nabi Musa bila Allah Ta'ala memperlihatkan sebahagian daripada kenyataan ini, jatuh pesang dok sekarang dia. Jatuh pesang dok sekarang. Itu hanya sebahagian dari kenyataan Allah, bukan hakikatnya lagi. Baru sebahagian dari kenyataan keagungannya, jatuh pesang. Jadi perkara seperti ini biar kita faham baik-baik, tak keliru lah. Atau makna yang kedua, kerana gaib, yakni kerana engkau mengalami suatu keadaan yang dalam ahli tasawuf orang panggil ghaibah. Benda pula ghaibah ni. Kena terang slow-slow, bagi jangan ya pening. Ghaibah ni istilah ahli tasawuf, iaitu orang yang hatinya asyik ingat kepada Allah sehingga melupakan sekeliling dia tu. Itu orang panggil ghaibah. Tasawuf ni sebenarnya bukan benda payah. Benda payah. Jadi payah tu kadang kita buat payah. Kita buat payah jadi payah. Bendanya mudah sangat, tapi taklah mudah sangat, tapi taklah payah. Taklah payah sangat. Bendanya mudah je. Yang jadi belik kadang kita ni kadang jadi belik. Belik tu kita belik, tapi kalau dihuraikan dengan bahasa yang mudah, benda bukanlah terlalu payah. Jadi ghaib ini disebabkan engkau mengalami ghaibah dengan makna yang kedua. Jadi ghaibah tadi kata orang yang asyik, hati ingat kepada Allah sehingga melupakan yang lain. Digali asyik. Maka di kala itulah dia dapat menyaksikan cahaya Allah, yakni kenyataan yang mendalam terhadap rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Boleh juga diterjemah begitu atas kata-kata ni. Dua-dua tu boleh pakai belaka. Nak kabarnya bahawa manusia ini dapat melihat kenyataan rahsia keagungan Allah itu menerusi mata hatinya. Itu dia bahasa mudahnya, dapat melihat ini menerusi rahsia hatinya. Baik, Muhammad bin Ali At-Tirmizi berkata, At-Tirmizi ni dia banyak, satunya perawi hadis Sunan At-Tirmizi tu. Ada seorang lagi orang panggil Al-Hakim At-Tirmizi. Tapi Al-Hakim At-Tirmizi ni pun ada periwayatan hadisnya dalam Nawadir Al-Usul. Hadis-hadis yang janggal sikit. Allah Ta'ala takdir gitu dah.
sebahagian daripada hadis-hadis tentang tasawuf ni memang sifatnya janggal sikit. Jadi dia nak kata apa tu? Janggal ni maksudnya menyebabkan setengah orang kata tak betul lah, salah lah, tak ada lah, ada belaka. Tapi memang Allah Ta'ala jadi pasal tu dah, nak kata guana dah. Sebahagian daripada hadis-hadis dalam tasawuf ni bersifat nawadir, sehingga At-Tirmizi menulis satu kitab menghimpunkan hadis-hadis yang dinamakan Nawadir Al-Usul. Hadis-hadis yang doktor sebo sangat, tapi banyak menyentuh tentang rahsia-rahsia tasawuf. Dia nak kata apa pasal gitu dah. Tapi orang yang dikurniakan Allah dapat memahami rahsia ni, dia dapatlah bahagian dia. Orang tak ada bahagian nak kata apa, kodong masing-masing lah. Yang mencari insya Allah akan menemuinya.